Melata sayang merebak di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Ingin rasa memakan kari cendawan batang keladi. Girang rasa hati tak terperi bertemu adik-adik yang baik budi. Okay, sebelum kita memulakan majlis kita pada hari ini, marilah sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah. Kita niatkan sedekah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat keluarga baginda, kepada kedua ibu bapa kamu, guru-guru kamu, rakan-rakan kamu dan tak lupa buat diri kamu sendiri. Okey, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rahmat-Mu ampunkanlah segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan dosa guru-guru kami serta kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, ya Tuhanku, di hadapanku ini adalah pelajar-pelajar yang baik dan mengharapkan ilmu dan didikanku. Sinarilah hati dan minda mereka dengan kefahaman dan ingatan yang baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah urusan kami dalam memahami dan apa yang ingin disampaikan olehku serta berkatilah kehidupan mereka. Ya Allah, jadikanlah mereka para hamba-Mu yang soleh dan taat kepadamu, kepada Rasul-Mu, kepada kedua ibu bapa mereka dan juga guru-guru mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik? Okay, bertemu kita kembali di segmen Countdown to Success yang dibawa khas oleh UniKL MIMED. Okay, saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Okay, nama saya adalah Cik Siti Fadilah binti Ismail. Okay, adik-adik boleh panggil saya Cikgu Fadilah. Okay. Okay, saya mengajar di UniKL MIMED, salah sebuah universiti di bawah milik MARA. Okay. Universiti MIMED berkaitan dengan bidang perkapalan. Sekiranya adik-adik ingin mengetahui dengan lebih lanjut mengenai bidang perkapalan, adik-adik bolehlah follow kami di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter di @UniKLMIMED_official. Okey, kita teruskan dengan perkongsian kita pada hari ini. Kita teruskan dengan perkongsian kita hari ini. Tajuknya adalah sejarah and tricks. Okey, kita boleh masukkan slide seterusnya. Okey, sebelumlah kita nak memulakan apa-apa pun, kita kena tahu dulu mengenai pendefinisian sejarah itu. Okey, apa yang adik boleh faham dengan subjek sejarah ini? Ia berkaitan dengan apa? Okey, adik-adik boleh komen di situ apa pemahaman adik mengenai pengertian sejarah. Okay. Setiap orang ada pendefinisiannya yang tersendiri. So dekat sini saya nak berkongsi dengan adik-adik maksud sejarah itu. Okay. Menurut Kamus Dewan edisi yang keempat menyatakan bahawa sejarah ini adalah satu peristiwa yang benar-benar terjadi. Maksudnya dekat situ dah terjadi. Memang ada, memang the real punya peristiwa yang terjadi pada zaman dahulu. Pada masa sebelum kita lahir lagi pun dah ada. Okay, ada pada zaman tok nenek kita, pada zaman ayah, mak kita. Itu adalah sejarah. Semua peristiwa yang berkaitan dengan yang telah terjadi, itu adalah sejarah. Okay. So, yang kedua, sejarah itu adalah kajian atau pengetahuan mengenai peristiwa-peristiwa yang telah berlalu. Ya, dirujukkan dekat sini adalah sejarah ini adalah satu bidang atau satu disiplin ilmu yang berkaitan dengan kajian dan pengetahuan mengenai perkara-perkara yang telah terjadi. Ia melibatkan apa? Dia melibatkan banyak sangat adik-adik skopnya. Okay? Dia melibatkan mengenai berkaitan dengan sosial, ekonomi, politik, agama, adat istiadat. Itu semua adalah berkaitan dengan sejarah. Okay? So, kita boleh seterusnya. Okay,
Adik-adik pernah dengar tak kata-kata orang terdahulu menuntut ilmu itu biarlah hingga ke negara China. Okey. So dekat sini saya melihat kepada kenapa kita orang terdahulu menyatakan nak menuntut ilmu hingga ke negara China. Mesti ada sesuatu yang menjadi satu lonjakan kepada peribahasa tersebut. So saya melihat kepada pendefinisian negara dalam tamadun Cina. Kalau kita tengok pendefinisian dalam tamadun Cina ini berkaitan dengan negara adalah negara itu merujuk kepada semangat untuk mengkeluargakan seluruh unit kenegaraan. Okay. Dekat sini nak menyatakan bahawa sistem kekeluargaan merupakan asas kepada sistem kenegaraan. Dekat dalam tamadun Cina, mereka telah menganggap bahawa negara mereka itu adalah seperti keluarga mereka. So, mereka akan melakukan dengan sebaik mungkin. Kalau dalam tamadun Cina, ia menyatakan ada satu konsep mengenai kenegaraan, iaitu konsep zong. Zong ini adalah taat. So, di mana taat ini perlu kepada negara. Okay? Mereka perlu taat kepada pemerintah. Raja ataupun maharani yang memerintah negara mereka. Apa sahaja yang diberikan arahan oleh maharani, maka mereka perlu turuti. Itu nak tunjukkan bahawa mereka perlu taat. Seperti mana kita perlu taat kepada kedua ibu bapa kita. Itu adalah keluarga. Yang kedua, konsep yang kedua iaitu konsep zio. Zio ini bermaksud berbakti. Dalam tamadun Cina, ia menyatakan bahawa untuk keluarga, mereka perlu berbakti kepada kedua ibu bapa atau orang yang lebih tua daripada mereka. So, bila dia menerapkan nilai-nilai taat, nilai-nilai berbakti kepada keluarga, begitu juga mereka kena taat dan juga berbakti kepada negara. So, kalaulah adik dalam keluarga, apa yang kita buat untuk menunjukkan kasih sayang kita kepada kedua ibu bapa kita? Apa yang kita lakukan kepada kakak, adik, abang kita untuk menunjukkan rasa sayang, rasa kasih, rasa cinta kepada mereka? Apa yang kita lakukan? Semestinya kita akan menjaga nama baik kedua ibu bapa kita, kita akan menolong kedua ibu bapa kita, kita akan kalau yang jauh kita akan telefon, kalau yang dekat kita akan membantu meringankan kerja mereka seharian. So di sini apa yang difahami oleh dalam tamadun, apa yang dibawa oleh dalam tamadun Cina ini adalah apa yang dilakukan oleh keluarga kena lakukan juga terhadap negara. Kita kena bantu negara. Kita kena jaga maruah negara. Kita kena buat yang sebaik mungkin untuk negara kita. Itu apa yang dibawa oleh tamadun Cina. Okey, boleh faham ke? Adakah saya ini terlampau laju ataupun terlampau cepat? Sekiranya ada persoalan, adik boleh type di situ. InsyaAllah nanti saya akan bacakan. Okey. Okey, sebelumlah saya nak share apa itu tips belajar dalam sejarah ini, kita kena tahu dulu kenapa sebenarnya subjek sejarah ini kena kita pelajari. Kalau adik tengok dekat sekolah, tiba-tiba ada je subjek tu dekat situ kan. So, nak tak nak kena juga masuk. So, kita kena tahu dulu kenapa. Kenapa kita kena belajar sejarah ini? Adakah hanya sekadar untuk kita lulus semata-mata? Ataupun disebabkan paksaan tanpa rela tersebut? So, kita pergi kepada isi yang pertama. Okey, boleh slide yang seterusnya. Okey, kita pergi kepada kepentingan yang pertama adik-adik. Kepentingan untuk mempelajari sejarah ini adalah
Yang pertama, untuk kita mengetahui asal usul kita. Asal usul kita. So, dekat sini apa yang ingin kita tahu, bagaimana negara kita ini terbentuk? Siapa yang membentuk negara kita? Adakah dia dengan sendirinya tumbuh di situ? Tidak. Okey, tidak. Jawapannya mesti tidak. Okey, antara faktor kemunculan sesuatu tamadun atau negara itu adalah disebabkan, yang pertama adalah disebabkan kedudukan yang strategik. Kedudukannya yang strategik. Okey, kedudukan yang strategik itu bagaimana adik-adik? Okey, disebabkan sumber perairan. Majoriti penempatan itu wujud disebabkan oleh sumber airnya. Kerana apa? Sumber air ini sangat penting dalam kehidupan manusia untuk sumber pemakanan, sumber pengangkutan, dan lain-lain lagi. Itu sebab dikatakan itu salah satu faktor lahirnya ketamadunan ataupun negara tersebut. Okay, yang kedua disebabkan interaksi antara tamadun. Yang ketiga disebabkan rangsangan keagamaan. Rangsangan keagamaan, adik tengok bagaimana Islam ini masuk ke tanah Melayu. Kalau kita rujuk balik kajian dalam bidang sejarah ini, ada 3 faktor Islam itu masuk ke alam Melayu. Ada yang dikatakan daripada Cina, ada yang dikatakan daripada India, dan ada yang dikatakan daripada Arab. So itu antara faktor kemasukan Islam. So kita kena tahu salah silah bagaimana Islam itu masuk ke tanah Melayu. Mereka masuk ni pula disebabkan oleh faktor perdagangan, faktor perkahwinan, faktor politik. So kita kena menyusuli bagaimana Islam itu masuk ke tamadun Melayu ini. So barulah kita akan menghargai sejarah negara kita. Okey, yang kedua, pengangkutan air adalah lambang keagungan tamadun maritim Melayu. Untuk pengetahuan adik-adik, tamadun Melayu ini yang sekarang ini adalah Malaysia merupakan salah sebuah tamadun maritim negara. Pada zaman dahulu, orang asing menggunakan anak-anak bantuan daripada orang Melayu ini untuk berdagang di lautan. Kerana orang Melayu ini mempunyai kemahiran dalam nak melihat arah angin, dan juga cara untuk kita membaca arah pergerakan kapal. Itu sebenarnya salah satu keistimewaan orang Melayu pada zaman dahulu. Dan juga kalau untuk pengetahuan adik-adik, masyarakat dulu telah berjaya menghasilkan perahu yang sangat baik tanpa teknologi yang tinggi. Mereka telah menghasilkan perahu dan bot untuk berdagang daripada satu tempat ke satu tempat. Di sini juga kita kena mengenali asal usul kita supaya kita rasa itu adalah satu keistimewaan dan kita akan teruskan ia dalam bidang tersebut. So oleh itu, anak muda harus mengetahui latar belakang negara dan membentuk negara Malaysia itu dengan cara kita tersendiri. Okey, seterusnya, kenapa kita kena belajar sejarah ini? Yang kedua adalah sebagai salah satu iktibar, iaitu pengajaran dalam diri kita. Okey. Untuk pengetahuan adik-adik, guru yang paling baik dalam diri kita ni adalah pengalaman. Pengalaman dari siapa yang kita nak melihat? Kita melihat daripada tok nenek kita. So kita jadikan apa yang dilakukan oleh tok nenek kita dulu sebagai satu pengajaran buat diri kita. So sebagai contohnya, okey, boleh mainkan dulu video tersebut. Okey, kita saksikan dulu tarian dabus ini.
Okey, adik-adik tahukah mengenai tarian dabus? Okey, tarian dabus ini merupakan salah satu tarian tradisi di negeri Perak. Kalau adik tengok dekat slide itu, kita dah boleh tengok. Kita tengok dulu tarian dabus ini. Adik-adik dengar muzik ke? Ke hanya sekadar video semata-mata? Video boleh je. komen dekat situ. Dekat ada video je. Tak dengar muziknya, cikgu. Muzik tak dengar, cikgu. Nampak tariannya menarik, cikgu. Tapi muziknya, aduh, sayang. Tak dengar, cikgu. Aduh, tension, cikgu. Suara tak ada, cikgu. Adik-adik boleh dengar ke muziknya? Tak dengar, cikgu. Oh, tak dengar. Boleh upkan sikit lagi ke? Okey, sekarang macam mana? Boleh dengar Saya ke? belum dengar, cikgu. Tak Okey, dengar tak apa. juga, Adik cikgu. boleh search nanti di YouTube tarian dabus. Okey? Okey. So, adik pernah tengok tak tarian dabus ni? Okay, Pernah, tarian cikgu. dabus ini adalah satu tarian tradisi di negeri Perak. Okay, tarian dabus ini adalah satu tarian hasil gabungan daripada tarian dan juga ilmu persilatan. Ilmu persilatan. Okey. Apa yang ingin saya katakan iktibar di tarian dabus ini? Okey, ada satu kajian yang menyatakan bahawa tarian dabus ini telah digunakan oleh masyarakat terdahulu untuk membunuh JWW Bush. Okey, mereka menggunakan tarian ini sebagai satu simbolik untuk membunuh JWW Bush. Apa yang mereka lakukan? Okay, kalau adik tengok dalam tarian tadi, penari tadi ada memegang alat yang seperti paku di hujungnya itu. Kalau adik tengok di slide ini, dia ada macam tajam di hujungnya dan di atas itu adalah seperti corak. Okey, coraknya. So di hujung tu sebenarnya tajam. So mereka telah mempersembahkan tarian dabus ini kepada JWW Bush dan juga pengikutnya. Okey, sewaktu persembahan, bila penari tengah asyik menyampaikan tarian, salah seorang daripada penari tadi telah menggunakan dabus itu dan menikam pegawai British tersebut dan akhirnya mati. Itu salah satu kajian yang menyatakan bahawa JWW Bush ini mati disebabkan tikaman daripada penari dabus. So dekat sini apa iktibar yang boleh kita ambil? Apa iktibar yang boleh kita ambil? Kalau kita tengok muzik, tarian, filem, sebenarnya ia mampu untuk membunuh kita tanpa membunuh kita dalam diam. Membunuh masyarakat kita
dalam diam. Disebabkan kelekaan kita, kealpaan kita dengan terlalu khayal dan asyik dengan muzik dan juga hiburan, ia mampu membunuh kita. So berhati-hatilah dalam kita nak mendengar muzik dengan nak menuntut. Nak dengar tiada masalah adik. Cuma jangan leka, jangan lalai. Dia adalah pembunuh dalam diam. Seterusnya, iktibar yang kedua adalah situasi COVID-19 yang ada sekarang. Apa yang terjadi dalam tamadun Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan mereka yang berada di tempat wabak untuk tidak keluar daripada kawasan tersebut. Pada zaman dahulu adanya wabak, maka Rasulullah telah memerintahkan supaya mereka yang berada di dalam kawasan tersebut tidak keluar daripada kawasan mereka. Dan sesiapa yang di luar kawasan tidak memasuki kawasan wabak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu mendengar wabak di sesuatu tempat, maka janganlah kamu pergi ke tempat itu. Dan apabila ia berlaku di tempat kamu, maka janganlah kamu keluar daripada tempat tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim. So dekat sini, dekat situasi yang berada di Malaysia dan dunia sekarang, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dan kerajaan adalah supaya kita tidak keluar ataupun kita tidak boleh merentas negeri, kita tak boleh merentas daerah. Disebabkan apa? Kita ambil iktibar daripada kisah Rasulullah, apa yang Rasulullah sampaikan tadi. Itu yang kita boleh jadikan iktibar dan pengajaran dalam diri kita. Sebenarnya sejarah ini sebenarnya banyak sangat memberikan iktibar dan pengajaran dalam hidup kita. So adik kena baca dan fahami betul-betul, dan kita tengok apa sebenarnya yang ingin disampaikan di sebalik jalan cerita sejarah ini, sesuatu peristiwa yang terjadi ini. Itu sebab kenapa pentingnya subjek sejarah ini. Iktibar, pengajaran buat diri kita. So kita pergi. Yang ketiga, kenapa kita perlu untuk belajar sejarah? Yang ketiga adalah untuk melahirkan rasa kasih, rasa sayang kita kepada negara kita. Untuk rasa kasih dan rasa sayang kepada negara kita. Untuk mencapai kemerdekaan bukanlah mudah. Banyak perkara yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh pejuang kita, pemimpin kita untuk mencapai kemerdekaan. Bukan hanya sekadar pergi untuk mendapatkan kemerdekaan semata-mata. Mereka telah mengorbankan diri. Mereka telah mengorbankan nyawa. Mereka telah mengorbankan harta benda. Mereka telah mengorbankan keluarga mereka untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita yang ada sekarang. Apa yang kita hadapi sekarang, Malaysia aman, tenteram, tanpa ada pembunuhan. Itu wujudkanlah rasa-rasa kasih kita, rasa sayang kita kepada negara kita. Sambutan Hari Kemerdekaan pada zaman sekarang ini tak begitu dihayati. Dia buat, cuma tak begitu betul-betul dihayati. Tak betul dihayati oleh masyarakat kita sekarang. Banyak hanya sekadar sambutan Hari Kemerdekaan, kita tengok perarakan, kita tahu cuti, kita tahu pasang bendera Malaysia. Tapi kalau bendera Malaysia itu jatuh, apa yang kita lakukan? Kita hanya melihat sehelai kain itu jatuh. Adakah begitu? So bagaimana rasa sayang itu untuk kita pupuk? So bagaimana kita rasa sayang kepada keluarga kita, bagaimana kita rasa sayang kepada kedua ibu bapa kita di atas pengorbanan mereka dalam membesarkan kita, begitu juga kita perlu rasa kasih dan sayang kepada negara kita. Kerana di sinilah yang kita lahir. Di sinilah kita membesar. Di sinilah kita membina kejayaan. Kita kenanglah, kita hargailah jasa dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh tokoh pejuang kita yang terdahulu.
Kita hargai. Ingat, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. So, tokoh kita tadi, pejuang kita tadi telah meninggalkan negara ini dalam keadaan yang baik. So, sekarang tugas kita, apa yang kita lakukan untuk kita jaga keamanan, rasa kasih, rasa sayang kita ni kepada negara untuk generasi akan datang. Apa yang kita akan lakukan? So, wujudkan rasa sayang itu kepada negara. Dan yang terakhir untuk kepentingan subjek sejarah ini adalah sebenarnya subjek sejarah ini ia mampu untuk membentuk jati diri manusia. Sebenarnya sejarah ini mampu membentuk jati diri manusia. Okey. Sebagai contoh kita lihat kepada pemakaian baju Melayu. Pemakaian baju Melayu. Kalau adik tengok baju Melayu kita ini ada dua. Cekak musang dengan apa? Teluk belanga. Okey. So kalau adik tengok baju cekak musang di sebelah leher ini, okay, ada 5 butang baju Melayu. Adik rasakan kenapa 5? Kenapa 5 butang baju Melayu? Masyarakat dulu mereka sesuatu budaya itu, adat itu ada lambang dan maksud yang tersendiri. Mereka mereka hanya sekadar suka-suka sahaja. Tidak. Mereka bina ada maksud dan lambang yang tersendiri. Okay. So, kenapa butang baju Melayu itu ada 5? Disebabkan kerana pengaruh Islam dalam tamadun Melayu itu sangatlah tinggi. Ia membawa lambang dan maksud 5 rukun Islam. Okay. Baju Melayu itu butangnya ada 5 disebabkan lambang rukun Islam. Ingat rukun Islam yang pertama apa? Okey, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, solat 5 waktu sehari semalam. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang keempat, mengeluarkan zakat. Dan yang terakhir apa? Menunaikan haji bagi yang kemampuan, cikgu. Mampu. Itulah lambang dan simbolik baju Melayu yang ada pada pemakaian masyarakat hari ini. Dia tak reka, hanya sekadar suka-suka sahaja letak 5. Tidak ada lambang dan maksudnya. Kita tengok pula baju Teluk Belanga. Kalau adik tengok di dalam gambar itu, TMJ pakai baju Teluk Belanga. Okay, ini sangat popular di sebelah Johor, sebelah selatan. Kenapa butang baju Teluk Belanga itu hanya ada 1? Kenapa agak-agaknya? Cerita. Kenapa? Cerita. Okay. Kenapa? Disebabkan juga pengaruh Islam ke alam Melayu ini. Nak menunjukkan bahawa Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu. Itu simboliknya. Simboliknya. Okey, kita tengok pula pemakaian sampin. Masyarakat sekarang ni pakai sampin untuk cantik, untuk lawak, untuk elok. Masyarakat dulu dia pakai sampin bukan sekadar suka-suka, dia ada lambang statusnya. Lambang statusnya, okey. So pemakaian sampin melambangkan status masyarakat dalam tamadun Melayu. Okey, kaum kerabat, okey, di golongan diraja, mereka akan mengikat kepala kain di sebelah kanan. Adik tahu tak kepala kain itu di mana? Kalau adik hamparkan samping, ada satu bahagian yang coraknya berbeza daripada yang lain. Itu dipanggil kepala kain. Okey? So, untuk kerabat dia memakai itu di sebelah kanan. Maka manakala untuk golongan bangsawan pula ia memakai di sebelah kiri. Dan untuk orang biasa dia akan memakai samping kepala kain itu adalah kedudukannya adalah di tengah-tengah.
Kalaulah adik-adik pakai baju Melayu siap dengan samping, siap ada dengan tengkolok, dengan capalnya, apa perasaan adik-adik? Rasa bangga kan? Ada rasa satu semangat ketokoh pahlawanan kan? Okey, itulah yang dikatakan bahawa ia mampu untuk membentuk jati diri manusia. Okey, antara lain adalah budaya persilatan. Budaya persilatan ini bukan hanya sekadar untuk mempertahankan diri, tapi ia adalah untuk mendisiplinkan diri. Mendisiplinkan diri. Kalau adik melihat bagaimana cara untuk bagaimana proses belajar untuk ilmu persilatan, itu adalah proses untuk mendisiplinkan diri. So, secara tidak langsung sebenarnya kalau kita mengkaji sejarah, kita mengkaji budaya ini, ia akan mampu untuk membentuk diri, kepribadian diri kita. Okey, itu 4 kepentingan, 4 yang boleh saya sharekanlah dengan adik-adik mengenai kepentingan kita untuk mempelajari sejarah. So, bila kita dah tahu sebenarnya subjek sejarah ini bukan sekadar untuk lulus dan A, tapi dia adalah sebagai satu pengajaran ilmu hidup yang mampu untuk memandu manusia, bermaksud menjadi satu guideline kepada manusia untuk menjalani kehidupan yang akan datang. Di sebalik setiap lembaran teks-teks sejarah, kalau adik tengok buku sejarah tu semuanya mana ada kecil-kecil, semuanya tebal-tebal kan, terkandung pelbagai pedoman, pedoman hidup dan pengajaran bagi kita semua. Dia akan jadikan satu pengajaran buat diri kita. Itu yang paling penting sebenarnya. Sejarah ini sebagai guru untuk diri kita. So, seterusnya kita pergi kepada saya nak berkongsikanlah dengan adik-adik. Seterusnya adalah mengenai cara nak belajar sejarah ini. Saya tak adalah kata nak kongsikan dengan adik-adik ini mengenai cara nak jawab peperiksaan. Saya tak kongsikan itu. Saya nak kongsikan bagaimana cara untuk belajar. Pertamanya, adik-adik kena kenal pasti cara belajar diri yang tersendiri. Setiap daripada kita ini mempunyai cara belajar tersendiri. Ada yang boleh belajar dalam keadaan yang bising, ada yang boleh belajar dalam suasana yang tidak selesa. Ada yang boleh belajar dengan cara berkumpulan, ada yang boleh belajar dengan cara individu. So, adik kena kenal pasti dulu bagaimana cara adik, bagaimana adik rasa serasi dengannya, bagaimana adik rasa begini lagi senang untuk saya belajar. So, adik kena kenal pasti dulu cara-cara tersebut. So, dekat sini saya nak kongsikanlah bagaimana cara saya belajar sejarah ini. Saya tak nafikan adik-adik sejarah ini memang sangat susah, banyak kena baca. Saya tak nafikan, tapi kita perlu hadapi juga. Kita kena perlu hadapi juga. So, apa yang saya lakukan adalah saya sejenis orang yang tak boleh nak belajar dalam berkumpulan. Kalau ramai-ramai ni, saya tak boleh belajar. Dia akan jadi cerita lain. Ada keluar cerita pasal artis, dia cerita pasal isu semasa, dia tak jadi pasal belajar tu. So, saya tak boleh belajar secara berkumpulan. Saya hanya boleh belajar secara individu sahaja. So, apa yang saya lakukan adalah pada waktu sebelah malam, selepas buat kerja sekolah, saya akan tidur dengan awal. Selepas itu, saya akan bangun awal pagi. Dalam pukul 3 ke, pukul 4 ke, saya akan bangun. Sebabnya saya jenis yang tak boleh study dalam keadaan walaupun ada bising sedikit pun. So, waktu yang sesuai untuk saya study adalah pukul 3-4 pagi. Bila mana semua orang tidur, saya bangun belajar. So, apa saya lakukan? Saya akan bangun pada awal pagi, bersihkan diri, kita solat.
Kita mohon kepada Allah supaya Allah terangkan hati kita untuk kita menerima ilmu ini. Untuk kita menerima ilmu. So, apa yang saya lakukan adalah yang pertama, untuk sesuatu topik ini, saya akan baca dan saya akan cuba fahami terlebih dahulu. Baca, fahami. Jangan catat apa-apa. Jangan catat. Bila kita akan mula rasa pegang pen untuk mencatat, kita akan rasa macam, aku nak kena tulis ni, Tak boleh. Kalau macam tu, dia akan jadi macam kita dah tak faham apa yang ingin disampaikan oleh topik tersebut. So, yang pertama sekali kita kena baca dan fahami terlebih dahulu apa topik tersebut. Apa topik tersebut. Kalaulah ia berkaitan dengan kerajaan maritim di tanah Melayu, so adik kena faham dulu apa itu ciri-ciri kerajaan maritim. Okey, ada berapa buah kerajaan maritim di tanah Melayu ini? Ada berapa? Ada 3? Ada 4? Ada 5? Okey. So adik kena kenal pasti dulu poin-poin yang penting. So seterusnya, adik kena baca dan catat. Bila adik dah fahami, baru adik baca balik, barulah adik mula mencatat. Catat poin. Okey, apa ciri-ciri kerajaan maritim ni? Okey, yang pertama, terbentuknya di pesisiran pantai atau kepulauan. Apa lagi ciri yang kedua? Berdasarkan kepada perdagangan dan aktiviti kelautan. Ciri yang ketiga, masyarakat menangkap ikan dan juga memungut hasil laut. Yang keempat, kerajaan maritim itu mempunyai pelabuhan. So, adik kenal pasti dulu ciri-ciri tersebut. Adik kenal pasti dulu ciri-ciri tersebut. Bila adik adik catat dah tadi ciri-ciri kerajaan maritim ada 4. Adik catat yang pertama di pesisiran pantai, yang kedua aktiviti kelautan, yang ketiga kegiatan menangkap ikan, dan yang keempat mempunyai pelabuhan. Okey, adik catat. Baru adik tulis dekat buku adik. Okey, seterusnya bila adik dah baca dan catat, barulah adik buat peta minda. Adik buat peta minda yang berkaitan dengan apa yang adik baca tadi. Peta minda ni sebolehnya kita buat berdasarkan kepada apa yang kita baca tersebut. Okay, sebagai contohlah, kita katakan tadi tentang 2 buah negara, 2 buah kerajaan maritim yang terdapat di Asia Tenggara. Okay. So, adik buat bentuk kapal. Mind map bentuk kapal. So, adik letakkan. Yang pertama apa? Langkasuka. Yang kedua apa? Kedah Tua. Okay, buat bentuk kapal. Buat. Okey, ini kerajaan yang pertama, ini kerajaan yang kedua. So, bila nanti adik menghadapi peperiksaan, adik akan terbayang, hari itu saya buat bentuk kapal. Ini mengenai 2 buah kerajaan maritim di Asia Tenggara. Okey, yang pertama apa dia? Langkasuka. Yang kedua apa dia? Kedah Tua. So, dekat situ barulah kita menggunakan ingatan kita daripada peta minda tersebut. Dan yang terakhir sekali, apa yang patut kita lakukan, tips untuk belajar sejarah ini adalah mengulang kaji, iaitu membuat latihan, latih to be. Adik memang kena rajin untuk buat latih to be. Okey. Sebabnya kadang-kadang kita tahu benda tu, cumanya bila diterik soalan sikit, kita dah jadi macam, dia tanya apa sebenarnya? So, untuk kita elak perkara itu terjadi, adik kena banyak dan rajin buat latih to be. Buat latih to be, rujuk kepada cikgu, tanya betul ke tak apa pemahaman adik mengenai soalan tersebut. Memang kena banyak latihan, dek. Kadang-kadang kita tahu, tapi disebabkan terik soalan tu, kita jadi macam, apa sebenarnya? Apa sebenarnya? So, bila kita dah banyak buat latihan,
kita dah tahu apa sebenarnya kehendak soalan. Majoriti daripada kita sebenarnya tahu, cuma tak faham kehendak soalan. Tak faham kehendak soalan. Kadang soalan sebenarnya minta ciri pelabuhan, tapi kita pergi bagi nama pelabuhan-pelabuhan yang ada terjadi. So untuk kita elak kecelaruan tersebut, kita buat latihan dan kita kena rujuk kepada guru kita. Itu yang paling penting, rujuk kepada guru, tanya betul tak apa yang kita lakukan ini betul ataupun tidak. Apa pun kita kena rujuk kepada guru. So itulah serba sedikit perkongsian saya dengan adik-adik mengenai cara untuk belajar sejarah. Sebenarnya nak kata ia susah, tak ada benda yang senang adik di dunia ni. Semuanya susah. Cara bagaimana sahaja untuk kita berhadapan dengan situasi tersebut. Bak kata pepatah dalam bidang perkapalan ini, kita tidak dapat mengubah angin, tetapi kita dapat mengubah layar. Bermaksud dekat sini, kita tak boleh nak mengubah kata kehidupan kita. Kita macam mana pun kita kena melalui kehidupan tersebut. Secara yang bagaimana itu terpulang kepada diri kita berdasarkan ilmu yang kita miliki. Sepeganglah kata-kata ini bahawa kita mampu untuk mengubah layar. Nak ke selatan ke, untuk ke timur ke, untuk ke barat ke, itu adalah di tangan kita. Begitu juga dengan tips belajar. Kita kena kenal pasti dulu bagaimana cara yang serasi dengan kita untuk kita belajar, barulah kita boleh tahu, sebenarnya aku ini kena belajar begini, aku ini kena belajar sini, barulah cepat faham dan senang. Itu perkongsian daripada saya. Sekiranya ada persoalan, boleh chat di sini. Kalau ada persoalan boleh tinggalkan komen di sini, insya-Allah saya cuba untuk selesaikan. So apa yang saya sampaikan di sini adalah menurut pandangan dan perkongsian daripada diri saya sendiri. So adik-adik perlu kenal pasti cara untuk adik-adik, bagaimana cara adik untuk belajar. Tapi inilah yang saya lakukan. Baca, faham, baca, catat, buat peta minda, buat ulang kaji. Dan rujuk guru. Jangan lupa. Okey? Sampai di sini sahaja perkongsian saya hari ini. InsyaAllah yang baik datangnya daripada Allah, yang buruk datangnya daripada saya sendiri. Sekiranya ada teguran dan apa-apa, boleh bagi tahu saya, insyaAllah untuk kegunaan saya pada masa hadapan. Okey, tadi saya buka dengan pantun, maka saya tutup juga dengan pantun. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah adik-adik membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalaulah tersilap tutur kata, jari disusun maaf dipinta. Okey, sekian sahaja perkongsian saya hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berpuasa sehingga kita bertemu lagi. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, 0. Belum, masih ya. You